Pada tahun 2025, 42 buah tadika di China telah lenyap. Ini bermakna secara purata lebih 100 buah sekolah telah menutup pintu mereka secara senyap setiap hari. Puncanya adalah tiada lagi kanak-kanak yang dilahirkan. Pada tahun yang sama, seramai 180,000 orang anak muda yang baru tamat pengajian universiti dilemparkan ke dalam masyarakat, tetapi yang menanti mereka bukanlah pekerjaan, sebaliknya adalah kesunyian. Walaupun berpuluh-puluh resume dihantar, tiada sebarang jawapan yang diterima. Seorang anak muda terpaksa berlari ke sana-sini sebagai penghantar barang selama 14 jam namun hanya memperoleh 43 yuan. Dalam mata wang Jepun ia hanyalah sekitar 900 yen. Mereka menggelar diri mereka sebagai manusia tikus. Dalam pada itu, Beijing dengan megahnya mengumumkan pencapaian pertumbuhan KDNK sebanyak 5%. Namun di sebalik angka-angka itu, 7 krisis telah mula mengganas secara serentak. Hari ini saluran Malaysia yang indah akan mendedahkan gambaran penuhnya. Mari kita mulakan dengan krisis pertama. Ia adalah pembiakan luar biasa syarikat zombie yang menghakis ekonomi China. Apakah itu syarikat zombie? Ia adalah syarikat yang keuntungan operasinya tidak cukup untuk membayar faedah pinjaman. Sepatutnya syarikat-syarikat ini sudah muflis. Namun bank-bank tidak menarik balik pinjaman mereka, sebaliknya terus membiarkan mereka hidup secara berterusan. Analisis yang diterbitkan oleh Bank Rizal Persekutuan Dallas pada Desember 2025 amat mengejutkan. Peratusan aset syarikat zombie dalam keseluruhan aset corporate di China telah membengkak lebih 3 kali ganda dari 5% pada tahun 2018 kepada 16% pada tahun 2024. Jika dilihat mengikut sektor angka-angkanya, lebih menakutkan. Dalam sektor hartanah, ia melonjak dari 6% kepada 40%. Dalam sektor pembuatan dari 4% kepada 11%, dan dalam sektor perkhidmatan ia mencapai 17%. Angka 40% dalam sektor hartanah adalah sangat luar biasa. Ini bermakna 40% aset dalam sektor ini sedang dirobek oleh syarikat-syarikat zombie yang tidak mampu menjana keuntungan untuk membayar faedah pinjaman sekalipun. Di sini perbandingan dengan Jepun menjadi penting. Pada tahun 2019, fenomena yang sama berlaku di Jepun. Peratusan aset syarikat zombie di Jepun meningkat dari 3% pada tahun 1990 kepada 19% pada tahun 1996. Dalam sektor hartanah, ia melonjak dari 5% kepada 33%. Angka-angka China pada tahun 2024 sudah jauh melepasi tahap terburuk Jepun. Para penyelidik di Bank Rizal Persekutuan Dallas menegaskan bahawa situasi semasa China adalah cerminan Jepun pada era 1989 hingga 1999. Simpanan isi rumah menampung hutang korporat yang membengkak dan bank-bank terus memberikan pinjaman baharu untuk menampung pinjaman lama bagi mengelak daripada mengiktiraf pinjaman tidak berbayar. Di Jepun, struktur ini telah menghalang proses pemusnahan kreatif dan menekan pertumbuhan pelaburan serta produktiviti ekonomi secara keseluruhannya untuk jangka masa yang panjang. Pengarah urusan IMF Georgieva pada akhir tahun 2025 juga telah menasihati China secara terus terang untuk menyingkirkan syarikat-syarikat zombie. Namun bagi Beijing, ia bukanlah satu tugas yang mudah. Ini kerana kebanyakan syarikat zombie adalah syarikat milik negara dan kebangkrapan mereka akan menyebabkan pengangguran besar-besaran. Jika dibiarkan hidup, daya hidup ekonomi akan hilang. Jika disingkirkan, masyarakat akan menjadi tidak stabil. Mana-mana jalan yang dipilih tiada jalan keluar. Inilah dilema zombie. Mari kita beralih ke krisis kedua, jurus deflasi yang tidak berkesudahan. Menurut data terkini yang baru diumumkan pada 11 Februari 2026, indeks harga pengeluar IHP China adalah timbul 74% berbanding tahun sebelumnya. Ini menandakan penurunan selama 39 bulan berturut-turut. Kadar inflasi harga pengguna untuk keseluruhan tahun 2025 adalah 0% jauh di bawah sasaran kerajaan sebanyak 2% dan merupakan paras terendah sejak tahun 2009. Deflator KDNK pula mencatatkan angka negatif selama 3 tahun berturut-turut. Ini adalah rekod terpanjang sejak China beralih kepada ekonomi pasaran. Satu artikel analisis dari China Business News membuat satu penegasan yang menarik. Ia menyatakan bahawa deflasi China sebenarnya telah bermula sejak 50 tahun yang lalu. Walaupun sukar dilihat dalam statistik rasmi jika harga aset terutamanya kemerosotan jangka panjang dalam pasaran hartanah dan saham, diambil kira ekonomi China sebenarnya telah terdedah kepada tekanan deflasi untuk tempoh yang agak lama. Fitch Ratings dalam unjurannya pada Januari 2026 meramalkan bahawa pertumbuhan KDNK China akan perlahan kepada 4.1% pada tahun 2026 disebabkan oleh permintaan domestik yang lemah.
Deflasi menyejukkan sentimen pengguna dan sentimen pengguna yang sejuk ini pula memburukkan lagi deflasi membentuk satu kitaran ganas. China kini sedang melangkah masuk ke dalam perangkap yang sama yang telah memerangkap Jepun selama lebih 20 tahun. Krisis ketiga adalah kejatuhan pasaran hartanah yang tidak berkesudahan. Di sini juga perbandingan dengan Jepun adalah sangat jelas. Gelembung hartanah Jepun pecah pada tahun 1990-an dan ia mengambil masa kira-kira 15 tahun untuk harga tanah di Tokyo mencapai paras terendahnya. Krisis hartanah China bermula secara serius pada tahun 2021 dan kini telah memasuki tahun kelima. Namun dasarnya masih belum kelihatan. Majlis Atlantic Council dalam laporannya pada Januari 2026 memberi amaran bahawa kemerosotan hartanah China terus mendalam dan ancamannya telah merebak ke sektor-sektor lain selain perumahan. Mari kita lihat angka-angka konkret. Pelaburan pembangunan hartanah pada tahun 2025 adalah 8.027 triliun yuan, satu penurunan besar sebanyak 2.2% berbanding tahun sebelumnya. Nilai jualan rumah kediaman adalah 8.3 triliun yuan, turun 12.6%. Angka ini hampir separuh daripada kemuncaknya pada tahun 2020, yaitu 18.2 triliun yuan. The New York Times melaporkan pada Januari 2026 bahawa jualan rumah baharu telah jatuh ke paras terendah dalam 15 tahun dan harga pangsa puri terpakai merudum. Namun yang lebih serius daripada angka-angka ini adalah kesannya terhadap struktur aset rakyat China. Kira-kira 7% aset isi rumah di China tertumpu pada hartanah. Kejatuhan harga rumah secara langsung bermakna kekayaan rakyat sedang terhakis. Dan di sini ada satu data yang menarik. Nisbah hutang isi rumah kepada KDNK di China telah menurun dari 61.4% pada tahun 2024 kepada 59.4% pada akhir tahun 2025. Pada pandangan pertama, angka ini kelihatan sehat, tetapi sebenarnya ia menunjukkan masalah yang serius. Ini bermakna isi rumah tidak lagi mengambil pinjaman. Mereka tidak membeli rumah baru, mengurangkan perbelanjaan dan menumpukan usaha untuk membayar hutang. Dalam istilah ekonomi ini dipanggil kemelesetan kunci kira-kira. Ia adalah fenomena yang sama seperti yang berlaku di Jepun pada tahun 1990-an. Krisis keempat ialah keruntuhan keuangan kerajaan tempatan. Bagi kerajaan tempatan di China, pendapatan daripada penjualan tanah adalah sumber utama keuangan mereka. Mereka menjual tanah pada harga tinggi kepada pemaju menggunakan dana tersebut untuk membina infrastruktur, dan apabila pembangunan berjalan langkar, harga tanah akan meningkat, membolehkan lebih banyak tanah dijual. Kitaran positif ini kini telah berputar sepenuhnya ke arah sebaliknya akibat keruntuhan pasaran hartanah. Dari Januari hingga November 2025, pendapatan daripada pemindahan hak guna tanah adalah 2.6119 triliun yuan, menurun 10.2% berbanding tahun sebelumnya dan jatuh ke paras terendah dalam 10 tahun. Walaupun pendapatan merosot, perbelanjaan terus membengkak dan defisit fiskal telah mencapai 5.06 triliun yuan, peningkatan sebanyak 1.6 triliun yuan dari tahun sebelumnya. Namun bom jangka sebenar adalah hutang tersembunyi yang tidak direkodkan. Hutang melalui platform pembiayaan kerajaan tempatan LGFV dianggarkan melebihi 62 triliun yuan. Pada akhir tahun 2025, nisbah leverage makro keseluruhan China telah mencapai 302.3% daripada KDNK, meningkat 11.8 mata peratusan dari tahun sebelumnya. Dan di sini ada satu fakta yang mengejutkan. Terbongkar bahawa pada tahun 2024, 13 wilayah telah mengeluarkan sejumlah 40 billion yuan dari dana insurans pension penduduk bandar dan luar bandar untuk membayar hutang. Membayar hutang dengan wang pension. Ini tidak lain adalah satu tindakan mengorbankan janji untuk masa depan. Keadaan terdesak kerajaan tempatan yang telah sampai ke tahap ini menunjukkan bahawa situasi sebenar adalah lebih serius daripada apa yang ditunjukkan oleh angka-angka di permukaan. Mari kita beralih ke krisis kelima, keruntuhan struktur demografi. Terdapat satu data yang sangat simbolik di sini yang tidak disentuh dalam skrip asal. Tadika di seluruh China sedang ditutup secara besar-besaran. Menurut pengumuman Kementerian Pendidikan China pada Julai 2025, lebih 41,500 tadika di seluruh negara telah ditutup. Antara tahun 2020 dan 2024, bilangan kanak-kanak yang mendaftar di tadika telah merosot sebanyak 25% dari 48.8 juta kepada 35.88 juta orang. Ini bermakna 12 juta kanak-kanak telah hilang. Pakar meramalkan bahawa pada tahun 2025, kira-kira 20,000 lagi tadika akan ditutup dan menjelang 2030 hanya kira-kira 1 sentut yang akan tinggal
Ini bermakna purata lipa belan tadika akan lenyap setiap tahun. Selepas tadika giliran sekolah rendah, kemudian sekolah menengah dan sekolah tinggi, gelombang penurunan kadar kelahiran ini pasti akan menelan seluruh sistem pendidikan. Bilangan kelahiran pada tahun 2025 hanyalah 7.92 juta, satu kejatuhan mendadak sebanyak 17% dari tahun sebelumnya. Kadar kelahiran adalah 4.63 bagi setiap serawun orang, rekod terendah sejak penubuhan negara pada tahun 1949. Jumlah populasi telah menurun selama 4 tahun berturut-turut dengan 3.39 juta orang lenyap pada tahun 2025 sahaja. Kerajaan China telah melaksanakan pelbagai dasar galakan kelahiran, pemberian tunai lanjutan, cuti penjagaan anak, subsidi perumahan. Namun, kadar kelahiran terus menurun. Mengapa? Jawapannya berkait rapat dengan krisis ke-6 yang akan kita bincangkan seterusnya. Krisis ke-6, keruntuhan pekerjaan belia dan kerapuhan jaminan sosial. Pada Disember 2025, kadar pengangguran belia berumur 16 hingga 24 tahun secara rasminya adalah 16.5%. Namun kemuncaknya pada bulan Ogos adalah 18.9% dan secara purata sepanjang tahun ia kekal pada tahap yang lebih tinggi daripada tahun 2024. Penilaian dalaman oleh Akademi Sains Social China menunjukkan bahawa kadar pengangguran sebenar mungkin melebihi 25%. Bilangan graduan universiti pada tahun 2025 adalah yang tertinggi dalam sejarah, iaitu 11.87 juta orang. Kadar kemasukan ke universiti telah melonjak dari 9% pada tahun 2003 kepada 60% pada tahun 2023, tetapi pasaran lebih memerlukan golongan elit dalam bidang sains dan teknologi serta pekerja mahir di lapangan. Hampir tiada tempat untuk graduan sastra yang dihasilkan secara besar-besaran. Di sini kejutan AI menambahkan lagi tekanan. Menurut satu tinjauan oleh McKinsey, 36% syarikat China menjangkakan akan mengurangkan bilangan pekerja berikutan pengenalan AI. Analisis oleh Rand Corporation pada Desember 2025 menunjukkan bahawa Beijing bimbang akan kehilangan pekerjaan akibat AI dan mungkin akan cuba mengawal kadar penggunaan AI. Kajian akademik menganggarkan bahawa 54% pekerjaan di China berisiko tinggi untuk digantikan oleh AI. Khidmat pelanggan penyemakan kandungan kemasukan data perakaunan asas, inilah pekerjaan-pekerjaan yang dahulunya diisi oleh graduan muda dan kini ia menjadi yang pertama dirampas oleh AI. Satu fenomena yang merebak di kalangan anak muda yang tidak dapat mencari pekerjaan ialah apa yang dipanggil manusia tikus. Mereka berbaring di katil sepanjang hari, hidup terbalik siang dan malam hanya menatap telefon pintar. Ia dikatakan sebagai evolusi daripada puak bering tamping yang menjadi bualan pada tahun 2021, tetapi ada perbezaan yang ketara. Puak baring adalah satu bentuk penentangan sedar terhadap masyarakat yang kompetitif, manakala manusia tikus adalah keadaan di mana mereka telah kehilangan semangat untuk menentang sekalipun. Akhbar Nikkei melaporkan bahawa anak muda di China telah jatuh ke dalam keadaan lesu, tidak mahu bercinta, berkahwin atau bekerja. Pejabat Maklumat Internet Kerajaan China pada September 2025 telah mengeluarkan satu arahan untuk mengawal penekanan terhadap emosi negatif. Mesej-mesej seperti usaha itu sia-sia atau belajar itu tiada makna menjadi sasaran tindakan keras. Ini adalah satu situasi yang luar biasa di mana bukan sahaja kritikan terhadap rejim tetapi juga perbincangan tentang cara hidup turut dikawal. Tidakkah ini bukti bahawa kerajaan sendiri menyedari masalah ini lebih serius daripada apa yang ditunjukkan oleh angka statistik? Sistem jaminan sosial juga sudah rapuh. Pada tahun 2024, pendapatan dana insurans sosial meningkat sebanyak 5.2%, manakala perbelanjaan membengkak sebanyak 7%, menyebabkan aliran tunai bertukar menjadi defisit buat kali pertama dalam 6 tahun. Jika anak muda tidak dapat mencari pekerjaan bilangan pencarum, insurans akan berkurangan manakala bilangan penerima akan terus meningkat disebabkan oleh penuaan penduduk. Apabila digabungkan dengan masalah penyalahgunaan dana pencen yang disebut tadi, boleh dikatakan bahawa sistem jaminan sosial China sedang menghadapi risiko keruntuhan struktur. Mari kita beralih ke krisis ke-7 dan misteri yang paling tidak dapat dijelaskan, jurang antara lebihan dagangan dan rizab pertukaran asing. Pentadbiran Amkastam China dengan bangganya mengumumkan bahawa lebihan dagangan pada tahun 2025 telah mencatatkan rekod tertinggi dalam sejarah, yaitu $1.119 trilion AS-RAX. Ekspor meningkat 5.5% berbanding tahun sebelumnya kepada $3.77 trilion AS. Jika dilihat pada angka semata-mata, ia kelihatan sangat cemerlang. Namun menurut data Bank Rakyat China, peningkatan rizab pertukaran asing hanyalah $160 billion AS. Ini bermakna hanya 13% daripada lebihan dagangan disimpan oleh negara.
Apakah maksud semua ini? Satu analisis terperinci oleh Asia Times pada Januari 2026 cuba merungkai misteri ini. Pertama, sebahagian besar lebihan dagangan tidak diselesaikan dalam dolar AS alahas tetapi dalam yuan atau mata wang lain, jadi ia tidak dicerminkan dalam rizab pertukaran asing yang didenominasikan dalam dolar. Kedua, perbelanjaan pelancong dan pelajar China di luar negara, penghantaran pulang keuntungan oleh syarikat asing dan pelaburan luar negara oleh syarikat milik negara telah menyebabkan aliran keluar dolar. Tambahan pula perdagangan dalam mata wang yuan dengan negara-negara yang dikenakan sekatan seperti Venezuela, Iran dan Rusia telah memintas mekanisme pertukaran mata wang biasa. Namun ramai penganalisis menunjukkan bahawa semua ini masih tidak cukup untuk menjelaskan jurang tersebut. Menurut analisis oleh Shanghai Metals Market, kira-kira 30% daripada ekspor keluli China pada tahun 2023 dan 2024 mungkin berdasarkan penipuan ribat cukai yang menggunakan rekod ekspor palsu. Di Shanghai, sebuah syarikat telah didedahkan kerana menipu rebat cukai sebanyak 212 juta yuan melalui invoice ekspor palsu. Di Wuhan, satu sindiket penipuan yang menggunakan rekod ekspor palsu bernilai 200 juta yuan telah dibongkar. Ini bermakna terdapat syakwa sangka bahawa sejumlah besar kepalsuan telah berkampur dalam rekod lebihan dagangan yang cemerlang itu. Kerajaan China juga telah menguatkuasakan peraturan baharu mulai Oktober 2025 untuk memperketatkan kawalan terhadap penipuan sedemikian tetapi sejauh mana statistik masa lalu telah diputarbelitkan masih tidak diketahui. Setakat ini kita telah melihat 7 krisis. Mari kita lihat gambaran keseluruhannya sekali lagi. Syarikat zombie meragut daya hidup ekonomi dan menghalang peruntukan modal yang efisien. Deflasi menekan keuntungan syarikat dan menggalakkan lagi kemunculan syarikat zombie. Keruntuhan pasaran hartanah memberi kesan langsung kepada aset isi rumah dan mencetuskan kemelesetan kunci kira-kira apabila isi rumah mengurangkan perbelanjaan penggunaan menjadi dingin dan deflasi menjadi lebih mendalam. Kerajaan tempatan kehilangan pendapatan daripada penjualan tanah kewangan mereka menghampiri keruntuhan dan mereka terpaksa menggunakan dana pension. Populasi merosot dengan cepat tadika ditutup secara besar-besaran dan tenaga kerja masa depan serta penyumbang jaminan sosial lenyap. AI merampas pekerjaan dan anak muda menjadi manusia tikus selalu menarik diri dari masyarakat. Dan angka lebihan dagangan yang kelihatan cemerlang itu pun diragui sejauh mana ia boleh dipercayai. Setiap satu masalah ini walaupun serius mungkin boleh ditangani secara berasingan, tetapi kini 7 masalah ini berlaku serentak saling berkaitan dan memperkuat antara satu sama lain. Ahli ekonomi menggelar ini sebagai gema keputusasaan yang sistemik. Dari segi sejarah adalah sangat jarang untuk begitu banyak petunjuk teras merosot serentak dalam tempoh 12 hingga 18 bulan. Namun menjelang separuh kedua tahun 2025, sebahagian besar daripadanya telah melepasi garisan amaran. Dan yang paling menyeramkan dalam gambaran keseluruhan ini adalah persamaan strukturnya dengan Tertu Teruhon yang hilang di Jepun. Seperti yang didedahkan oleh para penyelidik di Bank Rizab Persekutuan Dallas, simpanan isi rumah menampung hutang korporat yang membengkak. Bank menangguhkan pengiktirafan kerugian melalui pinjaman zombie dan peruntukan modal yang tidak efisien menghakis produktiviti ekonomi secara keseluruhan. Jepun kehilangan 1/4 abad dalam struktur ini. Namun, China mempunyai satu kecacatan maut yang tidak dimiliki oleh Jepun. Apabila gelembung ekonomi Jepun pecah, KDNK per kapitanya berada pada tahap tertinggi di dunia. Sistem jaminan sosialnya matang dan teknologinya menerajui dunia. Sebaliknya, KDNK per kapita China masih di peringkat negara berpendapatan sederhana dan jaminan sosialnya rapuh. Kepantasan penuaan penduduk dan penurunan kadar kelahiran jauh melebihi Jepun. Perangkap yang belum pernah terjadi sebelum ini menjadi tua sebelum menjadi kaya. Inilah kengerian sebenar ekonomi China. Pemimpin tertinggi China sendiri baru-baru ini mengakui dalam satu mesyuarat untuk kader-kader kanan parti bahawa China telah memasuki satu peringkat di mana ketidakpastian dan faktor-faktor yang tidak dapat diramalkan semakin meningkat. Adalah sesuatu yang luar biasa bagi pemimpin tertinggi China untuk membuat kenyataan seperti ini. Fitch meramalkan pertumbuhan KDNK pada tahun 2026 sebanyak 4.1%, manakala tinjauan ahli ekonomi oleh Reuters meramalkan 4.5%. Walau apapun era pertumbuhan tinggi China sedang menuju ke penghujungnya, sudah tentu China masih mempunyai kekuatan tersembunyi seperti mana DeepSeek dalam bidang AI generatif telah mengejutkan dunia. China masih mempunyai daya saing yang hebat dalam teknologi canggih. Di CES 2026 daripada Turkey, Pempemer Robot Humanoid 21 adalah syarikat dari China.
Namun ironinya keadaan semasa adalah teknologi tersebut bukan sahaja tidak mencipta pekerjaan, malah ia sedang merampas pekerjaan. Hasil tinjauan McKinsey yang disebut tadi di mana 36% syarikat menjangkakan pengurangan pekerja akibat AI menggambarkan percanggahan ini dengan jelas. Perhatian kini tertumpu pada China yang sedang berada di persimpangan bersejarah. Adakah ia akan memasuki kemelesetan jangka panjang seperti Jepun sambil menanggung 7 bom jangka serentak? Atau adakah ia akan menggunakan kuasa mobilisasi negara untuk membendung krisis ini? Namun ada satu perkara yang pasti. Apabila lebih 40,000 tadika ditutup, anak muda menggelar diri mereka tikus dan harga barangan terus jatuh selama 39 bulan berturut-turut, sikap negara ini adalah satu realiti yang tidak dapat diselindungkan oleh majlis. Angka-angka. Pada tahun 2026, dunia sedang menahan nafas memerhatikan kemana arah tuju keruntuhan senyap ini. Apa pendapat anda tentang keadaan semasa ekonomi China? Sila kongsikan pandangan anda di ruangan komen. Jika anda mendapati video hari ini bermanfaat, sila tekan butang suka dan langgan saluran kami. Jumpa lagi di video seterusnya.